Malaikat bergaduh? Macam pelik bunyinya. Kita berjumpa lagi pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perkara yang lebih detail berkenaan dengan Nabi Adam. Tunggu. Jadi, mengapa Al-Quran menyebut kisah Nabi Adam? Sebabnya macam ni. Sebenarnya kisah Nabi Adam ini, kalaulah Nabi SAW bukan seorang Rasul, kisah Nabi Adam ini sebenarnya tidak membantunya. Kerana ia adalah perkara gaib. Orang-orang sana tidak percaya pun kepada perkara gaib. Mengapa dia perlu ceritakan perkara yang orang tak tahu? Dan orang akan assume, menyangka bahawa ini hanya cerita rekaan. Tetapi disebabkan Nabi SAW adalah seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah, dia akan menyampaikan apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan. Satu daripadanya adalah kisah Nabi Adam. Jadi, kisah Nabi Adam ini adalah wahyu daripada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, Qul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad telah diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu kepada orang-orang yang berada di sana, di Mekah, sebagai permulaan dakwah Nabi. Jadi kisah yang agung, kisah yang hebat, kisah yang besar daripada Allah. Jadinya bila Nabi cerita, anhu mu'ridun, berpaling daripada Nabi. Dan dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menegaskan ikhtisam, berselisih faham malaikat di antara malaikat. Mereka kata begini, ada yang kata begini, okey Adam, ada yang kata penciptaan manusia ini tidak okey. Jadi ada ikhtisam. Allah Ta'ala sebut, ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Aku tidak ada apa-apa ilmu pengetahuan pun tentang perkara ini ketika mana mereka berselisih faham. Siapa yang mereka itu? Malaikat. Jadi sebagaimana kita tahu, apabila Nabi sebut saja perkara ini, mereka tuduh Nabi apa? Mereka tuduh Nabi apa? Seorang pembawa cerita, seorang pereka cerita, dan mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi dan mereka berpaling. Siapalah nak dengar kisah-kisah macam ni? Kan tak masuk akal langsung. Macam mana dia tahu? Siapa pula yang tahu kisah malaikat terjadi satu tempoh yang lama, yang orang lain tak tahu? Macam mana datang? Pastinya akan timbul persoalan ini. Dan pada akhir ayat tadi Allah Ta'ala menegaskan, Iyuha illa annama ana nadhirum mubin. Perkara ini hanyalah wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Dan Nabi hanya sebagai apa? Nadhir, pemberi ingatan yang nyata. Nyata itu sebab apa? Datangnya daripada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Setelah Nabi Adam, kita tinggalkan sebentar kisah Nabi Adam, kita masuk pula kepada cerita malaikat. Malaikat dia jadi daripada apa? Semua orang dah tahu kan? Daripada cahaya. Kemudian, bagaimana Allah Ta'ala ciptakan? Cahaya yang macam mana? Tidak didetailkan, tidak diperincikan oleh Allah SWT. Jadi macam mana? Apa kita nak buat? Kita nak selidik macam mana ni? Adakah kita nak mendapatkan berita daripada mimpi? Ataupun kita nak mengkaji buku-buku lama? Tulisan-tulisan daripada tamadun yang lain? Allah Ta'ala hanya memberitahu perkara yang sedikit sahaja berkaitan dengan malaikat. Jadi apa tugas kita? Kita hanya meyakini dan kita tawakuf, stop, tidak membincangkan dengan lebih detail. Yang detailnya Adam. Kalau ada lebih panjang sikit mungkin berkaitan dengan syaitan ataupun iblis dijadikan daripada apa? Daripada api. Antara benda yang perlu kita tahu, jadi Nabi Adam diciptakan, jadi malaikat diciptakan lebih awal sebelum kewujudan Nabi Adam. Dan antara poin yang saya suka, maknanya ketika mana Allah Ta'ala membentuk Nabi Adam itu tadi, Allah Ta'ala perintahkan untuk masukkan roh. Nabi Adam belum lagi masuk dalam roh, Allah Ta'ala telah perintahkan untuk sujud. Jadi sujud itu kepada tubuh yang tiada nyawa lagi. Jadi ketika mana Allah Ta'ala tiupkan roh, Nabi Adam terjaga, malaikat dalam keadaan sujud kepada Adam. Tapi sujud itu bukan sujud penyembahan sebagaimana kita menyembah Allah, tapi hanya sebagai penghormatan, mematuhi perintah Allah. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan diciptakan malaikat daripada cahaya, diciptakan jin daripada api, kemudian diciptakan Adam sebagaimana yang telah pun diceritakan kepada kamu. Jadi malaikat ceritanya pendek sahaja, hanya disebutkan daripada cahaya. Jadi ada pun jin, Allah Ta'ala menyebut daripada mimmarijin min nar, dan ada juga disebutkan nar samum, min qablu min naris samum mimmarijin min nar. Ada dua, satu marij, satu samum. Okey, jadi insya-Allah kita akan detailkan apa yang dimaksudkan dengan kedua-duanya ini. Dan daripada situ kita fahami mengapa kita boleh nampak, mengapa kita tidak boleh nampak jin. Okey, bila sebut tentang naris samum, as-samum itu maksudnya apa? Rih al-harrah,
udara yang panas. Jadinya bila sebut tentang satu api, dia ada punca kepada api benda tu terbakar, bahan bakarnya, kemudian daripada bahan bakar itu muncullah api. Okey, jadi bila sebut tentang naris samum, dia ada bahagian yang panas. Bahagian ini bahan bakar yang paling panas adalah center dia. Yang luar ini panas juga tapi kurang panas. Jadinya di sini kepanasan daripada bara ni tadi, bukan bara lah, bahan bakar ni tadi. Kemudian satu bahan lagi yang Allah Ta'ala jadikan jin ini adalah asap hitam. Asap hitam bila ada bakar, dia akan keluar kepulan asap tu. Daripada asap hitam inilah dan digabungkan dengan api yang ini, yang panas ini tadi, membentuklah jin. Sebab apa? Kita tidak nampak jin, dan apabila kita terpedaya dengan jin, jin ni kan daripada asap hitam dan benda yang panas ini digabungkan, seolah-olahnya Allah nak gambarkan bila kita ini mengikuti bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan jin, iblis ini. Contohlah orang yang berada dalam asap, bila asap, bila dah terbakar ni, kita menghirup asap, kita berada di ambang kematian sebenarnya, sebab kita tak boleh bernafas, sesak nafas. Sama juga bila kita ini mengikuti apa yang dilakukan oleh syaitan, oleh iblis, oleh jin, maka kita sebenarnya sedang membunuh diri kita daripada sudut keimanan. Iman kita semakin nipis. Jadi sebagai khulasa, saya sebutkan secara ringkas kejadian jin ini tadi Allah Ta'ala. Jadi itulah yang dimaksudkan dalam surah Al-Hijr. Allah Ta'ala sebutkan min qablu min naris samum, satu. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan kejadian jin min marijim min nar, dua. Satu nar samum, kemudian marij. Okey, pertama, as-samum itu dia ada dua bahagian asap dan bahagian api. Kemudian marij itu adalah gabungan daripada kedua-duanya, jadi membentuk jin. Itu secara ringkasnya. Okeylah, itu sahaja secara ringkas daripada saya berkenaan dengan kejadian malaikat dan iblis, jin. Dan insyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang dalam episod yang seterusnya. Bye.